Tuan-tuan, kita sayang Nabi berbeza dengan para sahabat. Kita sayang Nabi, tuan-tuan, pada tarikh tertentu. Ma'al hijrah, maka kita ingat Nabi. Maulud Nabi, kita ingat Nabi. Isra' Mi'raj, kita ingat Nabi. Bila datang Ramadan, kita selawat dekat Nabi. Ataupun kita ingat Nabi pada hari Jumaat, bila khatib kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tu pun kalau orang faham, mereka akan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi sahabat ingat Nabi berbeza dengan kita. Ada seorang sahabat, namanya siapa tuan-tuan? Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Dia ingat Nabi bukan ingat macam kita. Dia ingat Nabi ni tuan-tuan, dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi meninggal tuan-tuan, dia ingat Nabi, dia pergi jumpa anaknya Sayyidatina Aisyah. Dia pergi rumah Aisyah, dia tanya, "Wahai Aisyah, apa amalan Nabi buat aku tak buat?" Kita beza tuan-tuan, apa yang Nabi buat aku tak payah buat. Itu beza kita. Apa yang Nabi buat wahai Aisyah, aku tak buat lagi wahai Aisyah, cuba bagi tahu. Aisyah termenung. "Bapa, apa yang bapa buat itulah sunnah Nabi." Esok dia datang pula, "Aisyah, cuba bagi tahu apa yang Nabi buat aku tak buat." Aisyah termenung. "Bapa, apa yang bapa buat itu Nabi buat, apa yang Nabi buat itu bapa buat." Esok datang lagi, "Aisyah, cuba kau fikir, mungkin ada lagi." Aisyah kata, "Ada. Di hujung pekan Yahudi ini, di pekan Madinah ini, ada seorang Yahudi. Bapa, Yahudi ini mata buta. Walaupun matanya buta, dia benci Nabi, dia hina Nabi, dia tak suka Nabi, dia kata Nabi macam-macam. Orang hina kita tuan-tuan berbeza dengan Nabi. Nabi orang hina dia, orang kutuk dia. Dia kata lepas sembahyang subuh Nabi akan bawa makanan di dalam satu pinggan. Dia pergi cari Yahudi yang hina ni, dia ambil makanan, dia suap mulut Yahudi ni. Tuan-tuan sanggup? Orang hina kita, orang kutuk kita, tak sanggup. Saya pun tak sanggup, tambah tuan-tuan lagi tak sanggup. Nabi ambil makanan suap. Kita kalau perempuan, orang bergaduh sebelah rumah, kita sanggup suap makanan. Kalau boleh kita bubuh najis depan rumah dia. Ataupun kalau kita nak buat baik dengan jiran sebelah yang gaduh, kita bagi bihun goreng, kita akan minta balasan. "Aku bagi bihun goreng aku banyak udang." Nanti dia balas mi goreng, mi kuah. Kita bagi bihun goreng, kita nak balasan tuan-tuan, walaupun kita gaduh dengan dia. Kita bagi bihun goreng banyak udang, kita nak. Nanti dia balas hebat. Tiba-tiba dia balas cucur udang. Tengok-tengok udang pun tak ada. Kita komplain, "Aku bagi bihun goreng udang banyak, cucur udang pun tak ada." Saya nak tanya, kalau cucur udang tak ada, cucur badak ada? Cucur kodok ada? Kodok duduk di atas pakai tak makan tuan-tuan. Nabi ni orang hina, dia ambil makanan suap mulut Yahudi ni. Yang ni bapak tak buat. Esok selepas subuh seperti biasa, Sayyidina Abu Bakar bawa makanan, nak amal sunnah Nabi. Rupanya Yahudi tu tak tahu kata Nabi mati tuan-tuan. Dia hina Nabi, dia kutuk Nabi, dia caci Nabi, dia kata Nabi macam-macam. Sayyidina Abu Bakar seperti biasa ambil makanan, suap mulut Yahudi tersebut. Bila suap Yahudi tadi, dia nak kunyah tak boleh, tiba-tiba dia ludah, kata depan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata, "Pak cik, kenapa luah makanan yang saya suap?" Yahudi tu kata apa? "Kamu bukanlah lelaki yang selalu menyuap makanan ke mulut aku." Rupanya Yahudi tu tahu. Abu Bakar kata, "Tidak pak cik, sayalah lelaki tersebut yang suap makanan ke mulut pak cik." "Tidak," dia kata, "lelaki yang selalu suap makanan ke mulut aku seorang yang prihatin dan berhemah. Sebelum dia nak suap makanan, dia akan lenyek makanan sampai hancur. Kemudian dia ambil air, dia tuang, dia lenyek makanan yang hancur itu sampai lembut. Dia ambil makanan, dia suap mulut aku sebab aku tak ada gigi." Orang utara kata, "Aku kepam-kepam, aku telan." Kamu tidak, kamu suap seketul-seketul, aku nak telan pun tak boleh. Mana lelaki tersebut? Sayyidina Abu Bakar ni bila dia nak sebut Muhammad kekasih dia, dia sebut, "Pakcik, lelaki tu dah tak ada.
Yahudi kata tak ada, pergi mana? Dia nak sebut Muhammad tak boleh. Muhammad kekasih dia. Kita Muhammad biasa aja. Muhammad kekasih dia. Pakcik, lelaki tu dah meninggal. Meninggal? Siapa lelaki tersebut? Pakcik, lelaki itulah yang suap makanan ke mulut pakcik. Aku tahulah siapa dia. Pakcik, lelaki itulah yang pakcik hina dia, pakcik kutuk dia, pakcik caci dia. Dialah Muhammad Rasulullah. Menangis Yahudi itu. Apakah lelaki yang ku hina, ku kutuk, diakah Muhammad? Ya pakcik, dialah Muhammad Rasulullah. Terus Yahudi itu kata, wahai saudara, ajarkan aku ajaran Muhammad. Aku dah ikut dia. Masya Allah. Tengok. Orang amal sunnah Nabi, tuan-tuan, walaupun Nabi dah meninggal, Tuhan buka pintu hidayah untuk seorang lelaki Yahudi masuk Islam. Allahu Akbar. Kita sayang Nabi berbeza. Bila datang ma'al hijrah, barulah kita ingat Nabi. Kita masa tu setiap masjid, setiap surau sebut tentang Nabi. Itu beza kita. Ada seorang sahabat lagi, nama apa tuan-tuan? Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni tuan-tuan, dia azan tak sedap. Dia abad azan biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu aja. Beza dengan di Madinah kan, dengan di Mekah. Memang azan sekarang ni azan yang agak sedap silah, mendayu-dayu. Macam kita takbir hari raya. Di Mekah takbir biasa aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak sedap. Malaysia mereka buat dalam bentuk nahwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nahwan. Malu rasanya mengatakan cinta. Nahwan. Tapi ada orang Melayu bukan nahwan, tak ketahuan. Sodaqah wa'dah wa nasara abdah. Entah tu tak ketahuan, tuan-tuan. Orang Arab mereka azan sedap, tapi azan mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Bilal azan macam tu. Ketika Nabi meninggal tuan-tuan, Bilal tak azan dah. Dia tak azan dah. Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal, azanlah. Bilal kata apa? Aku bukan Bilal untuk kamu, bukan muazzin untuk kamu, aku muazzin Rasulullah. Datang Sayyidina Umar, Bilal sudah berada di Damsyik, kuburnya di Damsyik tuan-tuan. Mereka letak di ujung aja tuan-tuan, walaupun dia di antara sahabat Nabi. Saya pergi ziarah tuan-tuan, sebab di Damsyik tu banyak orang Syiah. Mereka mengutamakan Ahlul Bait. Semua di bawah keturunan Muawiyah Abi Sufyan. Hebat-hebat mereka buat masjid tuan-tuan. Bilal tuan-tuan duduk penjuru aja kubur. Apa pergi tahulah. Muawiyah tuan-tuan, mereka masukkan zinc sampah dalam kuburnya. Sedangkan dia merawi hadis hampir 200 hadis Muawiyah. Tuan-tuan, kubur yang Nabi kata apa? Masjid yang Nabi kata ada dua menara. Dua menara inilah akan turunnya Sayyidina Isa salam, akan turun di masjid tu. Sekarang masjid itu telah dibom oleh Bashar al-Assad, hancur menaranya. Punya dahsyat tuan-tuan. Saya tengok Bilal sedih tuan-tuan, kuburnya biasa aja. Bilal ni dia duduk di Damsyik. Suatu hari dia datang ke Madinah. Masa tu Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah. Bila sampai, Sayyidina Umar kata, Bilal, naiklah di atas menara yang tinggi ini, azanlah, kami tak pernah dengar azan kau. Apa kata Sayyidina Bilal? Aku bukan muazzin kamu, aku muazzin Rasulullah. Sedangkan Bilal ni tuan-tuan, dia di antara Nabi, di antara yang didengar tapak kaki dia. Nabi SAW dengar tapak kaki dia di syurga Allah. Bila ditanya, ya Bilal, kenapa aku dengar tapak kaki kamu di syurga? Tapak kasut dia. Bilal kata apa? Aku tak ada amalan yang hebat, cuma aku akan ambil wuduk. Ambil waktu maghrib, wuduk aku tahan sampai subuh. Aku ambil pula selepas subuh, akan tahan sampai maghrib. Sehari 2 kali ya. Kita ambil wuduk nak kentut selalu. Itu beza kita. Tu pun kita rasa aku ni ahli syurga dah ni. Itu beza kita. Bila ni dia kata aku bukan muazzin kamu. Tiba-tiba datang 2 cucu Nabi, pegang Hasan dan Husin.
Hasan dan Husain ni tuan-tuan, mukanya seiras Nabi. Bila tengok muka Hasan Husain, banyak sahabat menangis. Di antara lagi yang muka sama dengan Nabi ialah Abu Sufyan bin Haris, yang mana Abu Sufyan ni lahir sama tahun dengan Nabi, umur pun sama, disusu pun sama, dan dia di antara sahabat yang sangat rapat dengan Nabi sebelum Islam. Tapi bila Islam, dia berpisah dengan Nabi, menjadi penentang kepada Nabi. Muka lebih kurang Nabi, sama dengan cucu Hasan dan Husain. Pegang baju Bilal. Pakcik Bilal, lebih kurang macam itulah. Lama tak dengar suara pakcik. Pakcik lah yang azan ketika Rasulullah ada. Pakcik azan lah. Apa kata Bilal? Kalaulah engkau bukan cucu Rasulullah, aku takkan penuhi permintaan kamu. Oleh kerana engkau cucu Rasulullah, aku Bilal, aku azan. Dia naik lah. Ketika dia naik, dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang dengar, semua menangis. Semua menangis. Saidina Umar menangis, para sahabat menangis. Sebab apa? Bila dengar suara Bilal, nampak macam tapak kaki Rasulullah keluar daripada rumahnya. Tak nak masuk Masjid Nabawi. Bila dia sebut Asyhadu an la ilaha illallah, semua menangis. Tetapi ketika dia nak sebut Muhammad Rasulullah, dia tak boleh. Asyhadu anna Muhammad, dia tak boleh sebut. Bila dia nak sebut Muhammad, dia sebut, dia menangis atas menara, sampai didengar oleh semua sahabat. Lalu Saidina Umar naik. Wahai Bilal, kenapa engkau menangis? Kamu tak habiskan akan azan kamu bila menyebut Muhammad. Dia kata apa? Bila aku sebut Muhammad, aku nampak Nabi Muhammad daripada menara ini keluar daripada rumahnya untuk masuk Masjid Nabawi. Bila aku rasa macam tu, aku sayang Nabi. Dia kata, aku tak boleh sebut Muhammad, sebut diri aku. Sebab tu aku menangis. Masya Allah. Itu Bilal bin Rabah. Kita sayang Nabi berbeza, tuan-tuan. Sayang Nabi hanya hari Jumaat aja. Tu pun khatib baca khutbah, suruh selawat. Man salla alayya salatan, barang siapa salawat Nabi sekali, sallallahu biha alayya asyara, Allah akan selawat 10 kali. Khatib bagi tahu kita lena. Macam mana kata sayang Nabi, tuan-tuan. Ada seorang sahabat lagi, saya nak cerita supaya lahir dalam hati kita ni sayang Nabi. Nama apa, tuan-tuan? Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni, tuan-tuan, ketika Nabi hijrah, Abu Ayyub angkat tangan, tadah tangan. Ya Allah, bagilah ya Allah Nabi duduk di rumahku ya Allah. Sebab Abu Ayyub ni rumahnya 2 tingkat. Dia nak Nabi duduk rumahnya. Dia doa, ya Allah, bagilah ya Allah Nabi duduk di rumahku. Nabi sampai, para sahabat offer dekat Nabi, ya Rasulullah, sudi tak duduk rumah saya? Nabi kata apa? Di mana sahaja untaku berhenti, di situlah rumahku, tempat penginapanku. Abu Ayyub, ya Allah, bagilah unta Nabi berhenti di rumahku. Dengan izin Allah, unta tu berjalan, berhenti depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub, alhamdulillah, kau perkenankan doaku ya Allah. Lalu Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, ini rumahku, kau duduk di atas, aku duduk di bawah. Sebab rumahku 2 tingkat. Nabi kata, kalau aku duduk di atas, aku banyak tetamu menyusahkan engkau. Aku duduk di bawah lah, sebab isteriku ada di Mekah. Masa tu Sayyidatina Aisyah belum lagi berhijrah. Abu Ayyub duduk di atas lah. Satu hari, tuan-tuan, bila Abu Ayyub duduk di atas, suasana di Madinah sejuk. Musim sejuk di Madinah mencecah 6 darjah Celsius. Sejuk, tuan-tuan. Saya pernah duduk di Madinah, tuan-tuan, menggeletar. Baju 4 lai pun tak boleh lagi, sejuk. Kalau panas di Mekah 55 darjah Celsius, panas-panas. Kalau sejuk, sejuk. Ketika sejuk 6 darjah Celsius, Abu Ayyub tidur, tuan-tuan. Dia tersepak cawan yang ada air. Dia takut cawan tu, air itu jatuh kena Nabi di bawah. Dia buat macam mana? Dia lap dengan kain selimut dia. Dia lap. Bila dia lap, kain selimut tu basah. Dia tidur dengan isteri dia, malam tu sejuk, menggigil. Dia selimut lagi dengan kain yang basah, lagi menggigil, menggeletar dia. Ketika Bilal laung azan, dia turun. Dia turun tu menggigil. Nabi tanya, wahai Ayub, kenapa menggigil?
Aku sejuk ya Rasulullah, semalam air tumpah ya Rasulullah, aku takut kena kamu ya Rasulullah. Aku lap dengan kain selimut aku selimut lagi dengan basah. Jadi aku menggigil ya Rasulullah. Nabi kata, kalau demikian, mulai daripada hari ini aku tidur di atas, engkau tidur di bawah. Nabi tidur di atas. Tidur satu ketika suasana panas. Bila panas tuan-tuan, Nabi berpeluh. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluh kita jangan tanya. 2 minggu tak mandi, bini lari tuan-tuan. Ini peluh Nabi wangi tuan-tuan. Nabi pernah dicerita oleh Sayyidatina Aisyah masuk dalam hammam. Dia buang air besar, air kecil, wangi. Najis dia wangi. Kita najis kita, jangan tanya. Tuan-tuan makan buah apa? Buah kerdas. Kan? Buah petai, tuan-tuan kencing dekat tandas surau. Orang tak masuk dah tuan-tuan, busuk. Tapi Nabi ni najis dia, air kencing dia wangi, peluh dia lebih harum daripada kasturi. Ketika dia tidur berpeluh. Dikatakan tuan-tuan dalam Qisasul Anbiya, peluh Nabi menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun, jatuh ke bawah. Bila jatuh atas muka Abu Ayyub. Abu Ayyub pegang-pegang wangi. Dia buat macam mana dia sayang Nabi, dia nganga mulut. Peluh tu jatuh, dia telan. Peluh tu jatuh, dia telan. Sedang dia buka mulut, Nabi turun. Wahai Ayub, kenapa kau buka mulut? Ya Rasulullah, peluh engkau lebih harum daripada kasturi. Aku sayang engkau ya Rasulullah. Aku minum peluh engkau ya Rasulullah. Nabi kata apa? Oleh kerana engkau telah meminum peluhku, engkau akan duduk bersamaku di syurga. InsyaAllah. Kita peluh Nabi pun tak ada. Kan? Muka Nabi tak pernah tengok. Macam mana sayang Nabi? Tu saya nak bagi tahu tuan-tuan. Macam mana kita nak buat nak sayang Nabi? Itu bezanya kita. Ada seorang lagi hamba Allah, saya nak cerita tuan-tuan, bagi lahir sayang Nabi. Namanya Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Jabir ni dalam peperangan Khandaq. Tuan-tuan nak tahu Khandaq ni luas dia hampir, tak silap saya, daripada hujung sini sampai hujung sana. Khandaq luas, panjangnya hampir 30 meter, 30 kilometer. Kalau tuan-tuan tahu, pergi dekat Khandaq tu, tuan-tuan akan tengok daripada Masjid Aisyah tu sampai hujung punya panjang 30 kilometer. Saya dengar, tengok sekarang ni masjid banyak diruntuh, cuma ada satu masjid besar saja, Masjid Salman Al-Farisi. Jabir bin Abdullah ni tuan-tuan, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat parit lah bersama-sama sahabat, Nabi tuan-tuan sama-sama turun dalam parit gali. Bukan pakai backhoe tu, masa tu tak ada. Bukan pakai jentolak, cuma pakai apa tuan-tuan? Cangkul dengan itulah tempat yang tajam tu, besi tu. Nabi turun sekali. Tuan-tuan tengok, itulah yang katakan pemimpin yang hebat. Tu yang kata cuba teladan apa? Kepimpinan melalui teladan. Sama-sama turun. Kita pemimpin kita bukan turun dalam parit, duduk tepi parit makan komisen. Tu beza kita. Nabi ni turun. Ketika turun gali tuan-tuan, Nabi sinting bajunya, ikat. Bila ikat tuan-tuan, tiba-tiba sahabat jumpa satu batu besar. Sahabat pergi jumpa, ya Rasulullah, batu ni kami pukul, patah penukul kami guna cangkul, pecah. Nak buat macam mana ya Rasulullah? Nabi pergi dekat batu tersebut bersama dengan Jabir bin Abdullah. Ketika Nabi pukul tuan-tuan, pecah batu tu. Pukul lagi kedua, pecah. Bagi ketiga, hancur. Ketika pukul tu, baju dia terangkat. Bila terangkat, Jabir tengok, di perut Nabi ada 2 ketulan batu yang sedang digantung. Jabir tanya, ya Rasulullah, kenapa di perut engkau ada 2 ketulan batu? Apa kata Nabi? Wahai Jabir, aku sudah tidak menjamah makanan selama 3 hari. InsyaAllah. Kita makanan mewah tuan-tuan. Maulud Nabi makan, Ma'al Hijrah makan, tak ada apa pun makan, kan? Nabi 3 hari tak makan. Jabir terus lari balik ke rumah, pergi tengok bini dia. Kalau bini dia nama Milah, apa ada di rumah? Isteri dia kata, abang, di rumah ada 2 keping roti untuk saya dan abang. Tak apa, di belakang rumah dalam sirah kata ada seekor kambing, setengah kata ayam. Tapi yang paling
Mutawatir kambing. Disembelih kambing tersebut oleh Jabir. Bila sembelih, wahai isteriku kau masak sedap-sedap. Nabi dah tak jamah makanan 3 hari. Ketika makanan dah siap, roti tadi dalam bakul, Jabir pergi jumpa Nabi, pergi bisik kat telinga. Ya Rasulullah, selepas zuhur kau datang rumah aku ya Rasulullah, ada 2 keping roti. Ada kambing yang sedang dimasak dalam periuk atas kuali. Atas tu lah dapur, dalam kuali. Tiba-tiba Nabi naik tempat tinggi. Assalamualaikum tuan-tuan. Selepas zuhur kita pergi rumah Jabir, dia ada roti dengan kambing. Jabir muka pucat. Dalam hati dia, orang utara, mampus aku dia tak. Kan? Jabir lari balik. Dalam kisah kata 1000 orang, tuan-tuan. 1000 orang, bukan 40 orang. Jabir lari ni tengok-tengok isteri dia. Mampus kita Mila. Bila dia kata mati kita Mila, isteri dia kata apa? Abang, jangan susah hati, dia kekasih Allah, Allah bantu dia. InsyaAllah. Kita kalau isteri kita macam mana? Abang panggil, abang tunggu, saya belah. Itu isteri kita. Tapi dia tak, abang, dia kekasih Allah, Allah bantu dia. InsyaAllah. Itu beza tuan-tuan. Hebat seorang suami kerana isteri. Isterilah penawar hati kita. Tuan-tuan, kalau isteri kita tak semayang, lama-lama kita pun tak semayang, tuan. Kalau isteri kita tak semayang, anak kita pun tak semayang nanti. Sebab tu hebat seorang suami kerana isteri. Dia pun tunggu, ya Allah, takut ni dalam hati ni memang dia kekasih Allah, tapi 2 keping roti 1000 orang ni, kambing ni ketah ni. Tiba-tiba Nabi datang, ya Jabir, mana kambing? Dalam kuali, masih atas periuk, atas api. Mana roti? Dalam bakul. Ya Rasulullah, jangan kau angkat, jangan kau buka bakul. Nabi panggil seorang-seorang, Nabi ambil roti, Nabi cedok kambing bagi. Semua dah makan, Nabi makan. Nabi kata, wahai Jabir tuan rumah, ini giliran kamu. Jabir dalam hati dah mungkin tak ada apa dah tuan-tuan. Tiba-tiba dia buka-buka, tengok-tengok 2 keping roti dalam bakul, tak luak sedikit pun. Kambing masih dalam periuk, dalam atas api, penuh lagi. Dia pergi duduk depan Nabi. Dalam sirah kata bertemu lututnya dengan lutut Nabi. Dia pegang tangan Nabi, dia cium. Dia kata apa? Ya Rasulullah, kalau bukti macam ini, aku tak yakin lagi engkau Rasulullah. Siapa aku ya Rasulullah? InsyaAllah. Kita ni tuan-tuan cerita tentang Nabi, perjuangan Nabi, sirah Nabi, tapi kita tak yakin lagi tuan-tuan dengan apa yang Nabi bawa. Tu beza kita. Macam mana kita nak dapat syafaat Nabi tuan-tuan? Saya cerita lagi tuan-tuan. Ada seorang sahabat lagi, namanya apa tuan-tuan? Sahabat ini namanya Salman Al-Farisi. Salman ni ialah anak muda keturunan raja di Parsi, anak raja. Walaupun dia anak raja tuan-tuan, tapi dia suka berkawan dengan pendeta-pendeta Yahudi. Satu hari ada pendeta Yahudi nak bagi tahu, wahai Salman, akan lahir seorang nabi. Nabi ini nama Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tuan-tuan, dalam Quran sebut Ahmad, ada Muhammad. Makna dia sama. Muhammad, Ahmad, maksud dia terpuji. Kita kalau nama Ahmad, orang apa, Indra Sempurna, Taman Indra Sempurna, panggil apa? Kalau Ahmad, dia panggil Mat, betul tak? Pak Cik Mat, tahu tak maksud Mat? Mat maksud dia mati. Tu Pak Cik Mat tu umur tak panjang. Pak Cik Mat bila nak mampu kan? Nama Ahmad terpuji. Kita ni kadang-kadang silap tuan-tuan. Kalau nama Harun, panggil apa? On kan? Dia tak panggil Harun. Kalau nama Hussein, Pak Cin. Kalau nama Mansur, Cot. Kan? Kalau nama Ismail, Me'e. Tak, Ma'el. Kalau nama Ismail ialah Nabi Ismail, nama Nabi. Kalau Me'e dalam bahasa Arab, sengit. Tu bapa Me'e tu sengit jalan. Nama Ahmad terpuji, Muhammad terpuji. Saya pernah mengaji bahasa Arab. Ada seorang tu nama Muhammad.
Nama dia Ahmad, kami panggil Muhammad. Arab tu daripada Libya. Masmu ya akhi, nama apa? Masmu ya akhi, Muhammad. Arab, Masya Allah. Muhammad tu maksud dia, ma tu tidak, mat tu mati, tak mati-mati. Ada seorang nama Muhammad Laldin, panggil Muhammad Mat Ladin. Mat Ladin. Arab, masmu ya akhi, Mat Ladin. Masya Allah. Mat Ladin maksud apa? Mat tu mati, la tu tak ada, din agama, mati tak ada agama. Sebab tu kita kalau nama Ahmad sebut Ahmad, nama Muhammad Muhammad, terpuji. Akan lahir seorang Nabi nama Ahmad, kamu pergi cari. Tandanya dia tak terima sedekah, tapi dia terima hadiah. Kamu cari di antara dua belikat kiri dan kanan, ada satu tanda sebesar ini, tertulis Khatamun Nabiyyin, Khatamun Nubuwah. Kamu pergi cari. Salman ni pergi cari satu tempat sampai dekat Syam. Masa tu ada pedagang daripada Madinah telah berhijrah, bagi tahu telah lahir Nabi namanya Ahmad Muhammad, dia keturunan Arab Quraisy, sekarang berada di Madinah. Salman terus pergi ke Madinah. Masa tu Nabi bagi tazkirah. Bila bagi tazkirah, Salman datang bawa buah kurma. Wahai saudara, sebab dia tak kenal Nabi, saya bawa buah kurma ni, saya sedekah dekat saudara. Nabi ambil buah kurma tu, Nabi tak makan. Nabi bagi dekat para sahabat. Salman tengok, sebab aku sebut sedekah, dia tak makan. Esok bawa pula, ya saudara, sebab dia tak kenal Nabi, saya bawa buah kurma ni, saya hadiah dekat saudara. Nabi ambil buah kurma, Nabi bagi dekat sahabat, kemudian Nabi makan. Bila Nabi makan, dia tahulah inilah ciri yang disebut oleh pendeta Yahudi. Dia pergi duduk belakang Nabi, dia nak cari tanda tersebut. Bila tahu tuan-tuan, Nabi tahu Salman duk cari tanda tu, dia jatuhkan selendang. Bila jatuh, nampak tanda di antara dua belikat. Salman sayang Nabi, bila dia tengok tanda tu, dia buat macam mana? Dia meluru dekat tanda tu, dia cium tanda tersebut. Bila dia cium, Nabi kata, sesiapa yang mencium tanda di belakangku ini, dia akan mencium syurga Allah. Kita tanda Nabi pun tak ada tuan-tuan, muka Nabi tak pernah tengok, peluh Nabi pun nak minum pun dah tak ada. Macam mana nak buat? Saya cerita lagi apa yang kita kena buat. Tuan-tuan ingat tak tanggal 12 Rabiul Awal? Sebelum saya cerita 12 Rabiul Awal, saya nak cerita ada seorang hamba Allah nama Muhammad. Dia jalan tepi pinggir Madinah. Ketika dia jalan sampai satu kampung tuan-tuan, tiba-tiba dia tengok ada satu kijang tu kena jerangkap. Kena itulah jerangkap tu, terikat, terbelit kakinya. Sampai dekat kijang tu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kijang bagi salam. Kalaulah kita tuan-tuan manusia lupa Nabi, malu dekat kijang, Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi terkejut. Wahai kijang, kenapa kau bagi salam? Ya Rasulullah, aku terikat ya Rasulullah, kau bukakan ikatanku ini ya Rasulullah. Nabi kata, aku tak boleh buka, kamu ni milik kepada jerangkap ini, jerat ini. Lalu kata kijang ini, tolonglah ya Rasulullah, bebaskan aku. Nabi kata, kenapa? Kau bebas, lepas ini aku akan datang balik. Aku akan datang balik ya Rasulullah. Nabi kata, kenapa? Engkau bukan milik aku. Aku ada 3 ekor anak. Anak aku ni sekarang menanti aku. Dah lama dah aku kena jerat ini. Aku tak menyusu dia. Mereka dalam keadaan haus, lapar. Dia kata, tolonglah ya Rasulullah, bebaskan aku. Aku menyusu 3 ekor anak aku ni. Dah kenyang, aku datang balik, kau ikatlah. Nabi terfikir, janji manusia pun dicapati, tambah janji dengan binatang kan? Ini ni kan, janji dengan manusia ni tak percaya juga kan? Janji harga minyak tak naik, lepas pihak raya naik pula 20 sen. Lepas ni harga barang, insya-Allah tuan-tuan, kita prihatin rakyat kan? Kita satu Malaysia kan, satu Malaysia, rakyat didahulukan. Sepatutnya gula tak naik, gula naik pada muka tuan-tuan. Bila gula naik, semua pakat naik dah tuan-tuan. Bagus, itulah namanya rakyat didahulukan. Ini janji dengan binatang ni, boleh percaya atau tidak? Ya Rasulullah, aku menyusu, lepas ni aku datang. Nabi kata, okey, janji ya, ditepati ya. InsyaAllah, dia kata, InsyaAllah bukan capati ya Rasulullah. Saya tambah lah tu. Dia pun pergi. Dah menyusu siap kenyang, Nabi tunggu.
pada waktu tersebut tak datang. Nabi, ya Allah, aku dah silap dah. Macam mana ni? Nabi gelisah. Nabi pun jalan selangkah nak bagi tahu manakah pemilik jerat tersebut. Tiba-tiba dalam keadaan termengah-mengah, kijang tu datang. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan aku ya Rasulullah. Nabi kata, ingat kamu janji capati. Kamu datang, ya Rasulullah, anakku dah ku tinggal lama ya Rasulullah. Mereka menyusu aku, mereka tak lepas ya Rasulullah. Sampai dah kenyang ya Rasulullah. Aku nak buang, tak boleh ya Rasulullah. Mereka bergantung ya Rasulullah. Kemudian aku tinggalkan mereka sampai mereka tidur. Lalu aku datang ya Rasulullah, aku lewat sikit, minta maaf ya Rasulullah. Nabi pun ikat. Bila ikat, Nabi pergi masuk dalam kampung. Dalam hati dah, kijang ni hebat. Kijang hebat, janji ditepati. Kita ni tak tepati, teruk pada kijang. Tuan-tuan, pergi, tuan-tuan dalam kampung tu, mana, siapakah pemilik jerat di hujung kampung ini? Seorang anak muda, saya ya Rasulullah, jerat kamu telah kena satu kijang yang besar dan cantik. Pergi tengok. Terus dia kata, ya ke ya Rasulullah? Ya Rasulullah kata, ya Rasulullah, aku telah niat dalam hati, kalau jerat itu kena, yang pertama sekali aku akan beri kepada engkau ya Rasulullah. Tengok Nabi ni tuan-tuan, apa yang ada dalam hati dia memang akan berlaku. Apa yang dia sebut pasti berlaku. Macam Nabi sebut, ala inna rahal islami dairah. Satu hari tuan-tuan, pasir kisaran Islam sentiasa berpusing. Faduru ma'al Islam. Kamu kena duduk di atas pasir Islam. Kamu akan tengok akhir zaman ni akan bertelingkah. Nabi kata, Quran dengan pemerintah. Kamu ikut Quran, kamu akan jadi macam mana? Akan dibunuh. Fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Kalau kamu ikut akan pemerintah ini, dia akan sesatkan kamu. Kau lawan dia, dia akan bunuh kamu. Lalu sahabat tanya, kanaf'alu lil hawa, kamu macam mana nak buat? Wa ma naf'alu ya Rasulullah? Kanaf'alu lil hawariyin. Nabi kata, jadilah penolong-penolong Nabi Isa. Nusiru bil manashir. Ada di kalangan mereka digergaji kepala mereka. Wa hummilu alal khasham, diikat di tiang salib, disalib di dada-dada dan kepala mereka. Lalu mereka berkata, mautum fi ta'atillah, mati dalam keadaan taat kepada Allah, khairun min hayatin fi maksiatillah, lebih baik daripada hidup derhaka kepada Allah. Tuan-tuan tengok, Nabi janji ni akan berlaku peristiwa ni tuan-tuan. Yakin tak yakin janji Nabi. Nabi kata, wahai anak muda, terima kasih kerana bagikan kijang ini. Kemudian dia pergi kat kijang tu, dia lepas. Kijang tu kata apa? Ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Boleh tak aku bantu kamu di dalam urusan dakwah ini? Kijang nak minta bantu. Tuan-tuan tengok dalam sirah. Kita kalau tak bantu untuk Islam, siapa? Tuan-tuan nak tunggu kijang kah? Tuan-tuan nak tunggu lembu kah? Tuan-tuan nak tunggu siapa? Kita tuan-tuan, yang dikatakan manusia. Kita tuan-tuan manusia, patutnya bantu. Kijang pun sayang Nabi tuan-tuan, tapi kita kadang-kadang lupa Nabi tuan-tuan. Allahu Akbar. Ada satu kisah lagi. Saya bawa ada seorang hamba Allah tuan-tuan masuk dalam Masjid Nabawi, Babus Salam. Bila masuk-masuk, saya kata, pakcik nampak tak tiang tu? Dekat dengan mihrab Nabi ada satu tiang. Tiang tu nama Mukhallaqah. Tiang ni tuan-tuan, ketika Nabi baca khutbah, Nabi akan bersandar dekat tiang tersebut, tiang batang kurma. Satu hari tuan-tuan datang seorang perempuan. Ya Rasulullah, perempuan ni kaya, boleh tidak aku nak buat satu membar yang cantik untuk kamu? Nabi kata silakan. Bila dah siap buat membar ni tuan-tuan, tiang yang batang kurma tadi sahabat letak tepi. Tiba-tiba Nabi naik baca khutbah tuan-tuan hari Jumaat. Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba terdengar orang menangis. Macam budak-budak. Nabi pun cari siapa yang menangis. Tak ada budak pun. Sahabat pun cari, mana budak? Rupanya yang menangis tu tiang tersebut. Nabi turun tuan-tuan, Nabi pegang tiang tu. Wahai batang kurma, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, kau dah ada membar baru, kau buang aku tepi ya Rasulullah. Kau tak sayang aku kah ya Rasulullah? Batang kurma sayang Nabi. Nabi kata, wahai batang kurma, mau atau tidak aku bagi kamu dua pilihan. Apa dia? Yang pertama, aku doa kamu supaya kamu hidup di dunia, ataupun aku doa kamu supaya kamu mati dan hidup di syurga.
Apa kata batang kurma ni? Ya Rasulullah, kalau kau doa aku hidup di dunia, engkau akan mati ya Rasulullah, aku akan berpisah dengan kau. Doakan aku mati ya Rasulullah, supaya aku akan jadi pohon kurma di syurga. Aku sayang engkau ya Rasulullah. InsyaAllah. Batang kurma sayang Nabi. Kita umat Nabi Muhammad, sebut Nabi pun tak ada apa. Sedangkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus Muhammad kecuali Muhammad rahmat sekalian alam. Tuan-tuan cuba dengar cerita ini. Tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal tuan-tuan, supaya lahir dalam hati kita sayang Nabi tuan-tuan. 12 Rabiul Awal hari kelahiran Nabi, tapi sebenarnya 12 Rabiul Awal hari kematian Nabi. Saya nak cerita tuan-tuan. Walaupun cerita ini dia ambil satu riwayat aja, tapi ambil iktibar. Ketika mana pagi Isnin 12 Rabiul Awal, Bilal melaungkan azan. Bila dah laung azan, Nabi ni bagi tahu dekat anaknya Fatimah, wahai Fatimah, hari ni aku tak mampu lagi pergi ke masjid, aku uzur. Kau bagi tahu Bilal, lantiklah salah seorang daripada sahabat jadi imam. Fatimah pun bergegas sebab rumah Nabi 50 meter aja daripada masjid, dekat aja tuan-tuan. Fatimah bagi tahu, nak bagi tahu Bilal tuan-tuan. Salman dengan Sayyidina Ali dalam kisah kata bangun, terus pergi rumah Nabi. Bila terus pergi rumah Nabi, mereka angkat Nabi, tak tanya dah, bawa ke masjid. Tuan-tuan tengok Nabi uzur pun pergi masjid. Kita kadang-kadang sakit bisul pun tak datang, kan? Demam sikit pun tak datang, tak sakit pun tak datang, tambah sakit tuan-tuan. Nabi diangkat ke masjid. Bila sampai, Nabi kata, wahai Abu Bakar, naiklah engkau jadi imam. Barulah Sayyidina Abu Bakar langkah ke depan. Bila dia langkah ke depan, dia angkat takbir, berlinang air matanya. Tuan-tuan tahu kenapa? Kerana dia tahu pagi ni pagi yang terakhir dia akan bersama dengan kekasihnya Muhammad Rasulullah. Bila dia baca Bismillahirrahmanirrahim, alham aja menangis dia. Dia baca surah wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi rusul, menangis dia. Sahabat ni, kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Masih bertanya-tanya. Rupanya mereka tak tahu pagi itu pagi terakhir Nabi SAW bersama dengan mereka. Habis sembahyang, mereka angkat Nabi. Salman dengan Sayyidina Ali balik ke rumah. Bila sampai di rumah, Nabi kata apa? Wahai Fatimah, hari ni aku uzur. Jangan ada siapa nak jumpa aku. Kalau mereka nak jumpa, kata aku uzur. Selang beberapa ketika, rumah Nabi diketuk orang. Fatimah keluar, bergegas bagi tahu. Bila buka pintu tuan-tuan, dia tengok-tengok depan rumah Nabi ada seorang lelaki memakai baju putih. Bila dia tengok wajah lelaki ni, seram sejuk dia. Dia rasa sejuk, seram sejuk. Fatimah tutup pintu, masuk. Ya Rasulullah, di luar sana ada seorang lelaki ya Rasulullah memakai baju putih. Bila aku tengok wajah lelaki ni, seram sejuk aku. Siapa dia ya Rasulullah? Nabi kata, benarkan dia masuk. Dialah yang memutuskan nikmat dan kelazatan dunia ini. Dialah malaikatul maut, Israel tuan-tuan. Israel masuk, duduk sebelah kiri Nabi. Nabi kata tanya, wahai Israel, apakah telah sampai akan ajalku? Israel kata apa? Aku telah mencari akan umurmu. Pagi ini pagi yang terakhir untuk kamu ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, wahai Israel, mana Jibril alaihi salam yang sentiasa bersama denganku ketika susah, ketika senang bersama denganku? Jibril daripada langit ketujuh turun menyerupai seorang lelaki duduk sebelah kanan Nabi. Aku di sini ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, wahai Jibril, kenapa engkau tidak bersama denganku di saat kematianku? Lalu Jibril kata, ya Rasulullah, aku tak mampu nak tengok ya Rasulullah saat kematian kamu ya Rasulullah. Nabi kata, tidakkah aku kekasih Allah? Apakah mati ni sakit ya Rasulullah? Ya Jibril. Jibril kata apa? Walaupun engkau kekasih Allah, mati ni sakit ya Rasulullah. Saya nak tanya lah tuan-tuan, tuan-tuan kekasih Allah kah? Tuan-tuan Habibullah kah? Khalilullah kah? Kita makhluk biasa yang melakukan dosa dan maksiat. Cuba renung tengok bagaimana saat kematian kita. Lalu Nabi kata, wahai Israel, apa aku perolehi bila aku mati? Maka Jibril kata, engkau yang pertama masuk syurga. Engkau akan dinanti roh kamu oleh para malaikat sampai ke langit untuk bertemu dengan Allah. Engkau akan bagi syafaat kepada umatmu, disebut satu-satu. Nabi kata, kalau demikian, wahai Jibril,
bagaimana dengan umatku? Nabi kata, tengok, nak mati pun ingat kita. Kita ni umur 40 tahun tuan-tuan, selawat dengan Nabi pun tidak, ingat Nabi pun tidak. Lalu Nabi kata, Jibril kata, umat kamu yang pertama masuk syurga, ada masuk syurga tanpa hisab, engkau yang bagi syafaat. Disebut satu-satu. Nabi kata, kalau demikian, wahai Israel, ambillah nyawaku. Ditarik nyawa Nabi tuan-tuan, disebut dalam kisah, dalam kitab, daripada hujung kakinya. Bila ditarik, Nabi kekasih Allah tuan-tuan, ditarik dalam keadaan yang lemah lembut, perlahan aja. Bila ditarik sampai di lututnya, Nabi kuatkan suara, Allah, ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Menangis dalam kitab kata Israel dengan Jibril, ya Rasulullah, kami tahu engkau kekasih Allah, ini paling mudah ya Rasulullah, tak ada lagi ya Rasulullah. Saya nak tanya tuan-tuan, hebat sangatkah kita tuan-tuan? Hebat sangatkah amalan kita? Hebat sangatkah sedekah kita, puasa kita, zakat kita, kebaikan kita ni boleh cover ke nak mati ni tuan-tuan? Cuba renung tengok. Lalu Nabi kata, kalau demikian wahai Israel, ambil nyawaku. Ditarik nyawa Nabi ni daripada lutut sampai ke pusatnya. Nabi kuatkan suara, Allah, ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Menangis Israel, ya Rasulullah, aku tahu kau kekasih Allah, ini paling mudah ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, kalau macam ini ambillah nyawaku. Ditarik nyawa Nabi sampai ke dada ni. Inilah yang disebut ghargharah. Dalam Quran kata, kalla, ketahuilah, iza balagati taraqi, ketika nyawa sampai halqum, wa khilaman, katakan kepada orang yang nak mati, ra, siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, siapa pun tak boleh tolong tuan-tuan. Nyawa sampai di sini dalam keadaan nazak, Nabi kata, Allah, ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Lalu kata Israel, aku tahu kau kekasih Allah, ini paling mudah ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, wahai Jibril, aku kekasih Allah menghadapi saat kematian yang cukup memeritkan, bagaimana umatku? Nabi kata. Lalu Nabi kata, wahai Israel, boleh atau tidak kau letakkan sakit mati aku ini, kau letakkan sakit mati umatku, semua daripada aku sampai akhir zaman, kau letakkan kepada aku wahai Israel, supaya aku sakit. Mereka tidak. Apa kata Israel? Ya Rasulullah, aku tak boleh tolong ya Rasulullah, umatmu bergantung dengan amalannya. Tuan-tuan, Nabi tak boleh tolong tuan-tuan, amalan kita. Apa amalan kita? Hebat sangat kah? Tuan-tuan bayang tengok. Lalu Nabi kata, kalau demikian, tapi dia kata, umat kamu di antaranya ada yang masuk syurga, kamu bagi syafaat. Nabi pun tenang. Kalau demikian ambillah nyawaku. Ditarik nyawa Nabi ni sampai dekat halqum ni. Ketika sampai sini tuan-tuan, dah tak guna dah tuan-tuan. Kita sebelum nyawa sampai dekat sini nak buat apa sekarang lah? Sementara tangan boleh angkat, nak sedekah tangan. Sementara mulut boleh cakap, nak zikir sekarang lah. Sementara mulut boleh lagi berbicara, nak baca Quran sekarang lah. Sementara mata ni tuan-tuan boleh melihat, menangislah tuan-tuan kalau ada dosa. Sementara kaki boleh berjalan, datanglah rumah Allah tuan-tuan. Bila dah sampai sini, Nabi pun sebut lagi. Apa Nabi kata tuan-tuan? Cuba tuan-tuan dengar. Nabi dah nak mati dah. Nabi kata, ummati umatku. Nabi kata, ummati umatku, ummati umatku, salah salah salah, nisaukum nisaukum, jaga sembahyang, jaga perempuan-perempuan kamu. Lalu rohnya ditarik keluar melalui ubun-ubunnya, maka tersebarlah haruman kasturi yang tak dapat dicium oleh manusia dan jin. Itulah Nabi kekasih Allah. Naiklah rohnya ke langit untuk bertemu dengan Tuhan sekalian alam, Rabbul Jalil ini. Tuan-tuan, 12 Rabiul Awal. Cuba tuan-tuan renung bagaimana saat kematian kita. 6.45 dah tuan-tuan, dah cukup waktu. Tuan-tuan, saya akan tutupkan dengan cerita ini. Tuan-tuan, renunglah diri kita, bagaimana saat kematian kita. Kalau tuan-tuan sayang Nabi, man salla alayya wahidatan, atau kama qala, man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha asyara. Selawatlah dekat Nabi tuan-tuan. Barang siapa ingat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ingat tak Safwan Sauri, cerita terakhir, ketika mana dia tawaf, tiba-tiba dia jumpa seorang anak muda
Anak muda ni tuan-tuan, bila dia tawaf, dia tak baca doa-doa maksurat seperti Nabi. Dia baca apa? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sufyan As-Sauri ni tuan-tuan, seorang ulama besar. Habis tawaf, dia duduk dekat pemuda ni. Wahai anak muda, kenapa engkau salawat? Kenapa tak baca doa-doa yang Nabi suruh? Dia kata, wahai saudara. Siapa saudara? Akulah Sufyan As-Sauri, seorang ulama. Dia kata, aku dengar suara ni, memang engkau ulama besar, kuliah engkau beribu-ribu. Aku nak bagi tahu engkau, wahai ulama besar, ayah aku banyak dosa. Dia di antara minum arak, penzina, banyak dosa. Ketika dia nak mati, mukanya hitam, terbeliak matanya, terjelel lidahnya. Aku tengok-tengok dia mati atas riba aku. Aku menangis, dia kata. Aku menangis, aku angkat tangan, ya Allah, ampunlah dosa ayahku ini. Walaupun dia banyak dosa, dia ayah aku. Ampunlah ya Allah. Ketika aku ampun, aku minta doa, tiba-tiba aku tertidur. Sedang aku tertidur, aku tengok ada seorang datang, dia kata. Lelaki ini datang kepada ayahku, kemudian dia sapu tangannya daripada kepala ayahku ini sampai ke hujung kaki. Tiba-tiba aku tengok wajah ayah aku dalam keadaan yang cukup cantik dan segak. Tak ada lagi hitam, matanya tertutup rapat, lidahnya tersenyum, mulutnya tersenyum. Aku tanya lelaki itu dalam mimpiku, siapa engkau, wahai lelaki yang tampan dan cantik? Lelaki itu kata apa? Akulah Muhammad Rasulullah. Sebenarnya bapa kamu ni memang jahat, dia kata. Minum arak, berzina, banyak dosa. Tetapi bapa kamu ni tak pernah dalam hidup dia meninggalkan akan selawat kepadaku. Di lidahnya sentiasa sebut Allahumma salli ala Muhammad. Oleh kerana dia selawat dekat aku bagi syafaat dia sekarang ketika dia dah meninggal walaupun di dunia ini. Maka dia kata, mulai daripada tu aku tengok Nabi bagi tahu selawat, aku tak akan tinggal selawat. Walaupun aku tawaf, aku akan selawat, wahai Sufyan As-Sauri. Kita tengok hebatnya selawat. Jadi tuan-tuan, sayang Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Pergi ke Dubai, beli muruku. Bye bye, I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.